oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu jadi manusia yang paling menyesal di hari akhirat. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi SAW dalam banyak-banyak benda didedahkan di hadapan baginda bagaimana peristiwa manusia yang kufur kepada Allah. Seorang abid, banyak ibadat dia di dunia, abid, orang kuat beribadat, suka sembahyang, suka ke masjid, suka pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi umrah, kadang-kadang 2-3 kali setahun pergi umrah, banyak sedekahnya, banyak apanya. Lalu dibentangkan di hadapannya di padang mahsyar amalan kebajikannya ibarat bergunung-gunung banyak. Lalu gunung ini pecah berkecai dan habuknya berterbangan ke udara, lalu hilang lenyap. Lalu dia menangis. Rasulullah bertanya kepada malaikat, apa angkara ini wahai malaikat? Kata malaikat, inilah dia manusia yang kufur kepada Allah, yang syirik kepada Allah, dalam keadaan dia melakukan ibadah kepada Allah begitu banyak. Hancur kecai amalannya. La yahbatanna 'amaluka. Amalan kamu, kata Allah, Allah yang kata, amalan kamu akan digugurkan oleh Allah semua sekali. Termasuk sembahyang kita, haji kita, apa benda yang kita lakukan, wal'iyazubillah. Sebab itu kita kena ingat batas kufur ini mesti berwaspada. Jangan sekali-kali mulut kita ini mudah. Kadang-kadang banyak kita dengar Islam ini susah, semua macam tu, wal'iyazubillah. Kufur, berkecai segala amalan yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun, sehingga para alim ulama kita khilaf. Bila kita bertaubat kepada Allah, kita mengucap 2 kalimah syahadah balik, amalan kita itu dikembali oleh Allah ataupun tidak? Alhamdulillah, dalam mazhab Syafi'i sahaja, Imam Syafi'i sahaja mengatakan bahawa amalan kita ini dibalik semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila kita murtad 3 kali, kufur 3 kali, bercakap, kemudian kita ucap 2 kalimah syahadat, kita jadi Islam balik, kemudian bercakap balik. Undang-undang Islam tak sesuai dalam masyarakat majmuk. Macam kita nak ajar Allah, seolah-olah Allah ni jahil, Allah ni tak pandai. Buat masyarakat majmuk, buat Quran tak sesuai dengan masyarakat majmuk. Allah dah reti. Lepas pada tu bertaubat, lepas tu bercakap balik. Bercakap balik 3 kali, kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kubur semua sekali, tak balik amalan. 3 ulama yang lain, Maliki, Hambali, Hanafi, sama sudah sekali amalan tak akan dikembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi Islam, dia wajib qada semua sembahyangnya, puasanya, hajinya, mesti qada. Berat. Sebab itu batas kufur ini mesti kita kena faham. Mesti kena faham. Ini peraturan daripada Allah. Allah yang buat peraturan. Jangan mulut kita mudah melenting. Jangan sekali-kali wal'iyazubillah akidah kita kena faham. Sebab itu kita kena belajar agama, kena mendengar, supaya kita faham dan kita yakin bahawa Islam ini merupakan agama rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan agama Islam ini penyelesai kepada segala masalah yang berlaku. Dan memangnya begitu, bukan Islam ini aja supaya kita pegang macam ni, lepas pada tu di segi praktikalnya lain. Tidak. Islam menyelesaikan segala masalah manusia. Di Madinah Al-Munawwarah, Madinah ini disebut Ardul Sauda, Black Area.
Bila Rasulullah pergi ke Madinah, Abu Jahal, Abu Sufyan yang duduk di Mekah, dia kata hancur Muhammad. Pergi tempat ni tidak ada seorang tokoh yang boleh memimpin di Madinah. Abdullah bin Ubay lebih dulu daripada Rasulullah ditolak terus oleh masyarakat. Hancur. Jenayah yang terlalu dahsyat. Kerana pijak selipar apa manusia bunuh. Pijak selipar dalam peristiwa di Madinah, orang bunuh. Seekor kambing terlepas daripada satu kampung pergi makan kampung lain, kabilah lain. Kabilah ini mari serang kabilah ini kerana tak erti belah kambing. Akhir sekali manusia mati, kambing selamat. Ya ini. Penipuannya, zina tak sekira lah. Bukan sama-sama no. Agama tidak ada. Berzina, melahirkan anak, selelok bila lahirkan anak, ibu ni kata ini anak si Fulan bin Fulan, berperang. Madinah. Dan di Madinah ini masyarakat lebih daripada majmuk. Di Madinah ada orang Cina. Ini dalam sejarah. Bacalah buku sejarah. Satu agama Buddha selain daripada diletakkan di Makkah Al-Mukarramah, patung ini berselerok di Madinah Al-Munawwarah. Agama Hindu ada, Majusi ada, Kristian ada, Yahudi ada, Wasaniyun yang semua berhala lain daripada ini. Ratus-ratus agama. Ada patung bertaring, agama dia lain. Ada patung tangan dia lapar. Dia anggap kita semua yang tangan lapar ni hebat, boleh buat banyak kerja. Dia buat macam mana jahil dia kira banyak kerja. Padahal patung selok begitu, kerah, tak boleh buat apa. Tapi akidah dia kata kalau semua ini boleh jadi maju. Kalau kabilah ini lemah, dia akan cari yang bertaring. Mudah-mudahan kabilah dia akan jadi kuat. Semuanya karut marut, tapi jadi agama. Ini yang ada di Madinah. Kita buka di dalam sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan agama di Madinah lebih daripada 40 agama. Bangsa di Madinah lebih daripada 100 bangsa. Parsinya, Romnya, Kedutinya, Arabnya, apanya, Yamannya, apa bendanya, berhimpun. Nabi SAW datang dengan agama Islam yang dicipta oleh Allah, dan Allah mencipta manusia yang berbagai-bagai, agama yang berbagai-bagai. Sudah tentulah ajaran daripada Allah ini adalah satu-satunya penyelesaian di Madinah. Alhamdulillah. Saya nak ambil tahun pertama saja Rasulullah sampai di Madinah. Tahun pertama, bukan tahun kedua. Tahun pertama ni kita kira. Kalau kita kahwin pun tahun pertama ni jenuh. Rumah tak ada lagi, kenderaan tak ada. Nak betul, nak ilmu pun tak boleh lagi setahun. Rasulullah setahun pertama. Berapa ayat baru tu? Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Tahun pertama, ada 9 tahun lagi. 9 tahun itu paling banyak ayat diturunkan yang menyentuh peraturan hidup manusia. Tapi tahun pertama, beberapa ayat saja tu Nabi SAW dapat mengatur Madinah. Tiba-tiba Madinah ini terbalik. Daripada bumi yang dikatakan Ardun Sauda, black area, bertukar menjadi Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur. Bumi yang aman damai, yang ada keampunan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun pertama, bukan tahun kedua. Islam menyelesaikan masalah. Jenayah yang berlaku, penjara pun tak ada lagi tahun pertama. Polis tak ada lagi. Bacalah dalam sejarah, polis tak ada lagi, tentera tak ada lagi. Yang ada satu kumpulan sahabat serba guna. Nak berperang pun pakai hak ni lah, nak kutip drama pun yang ni lah, nak buat masjid yang ni lah, serba guna. Rasulullah nak apa? Inilah kumpulan sahabat yang kecil yang ada. Penjara tidak ada, mahkamah tidak ada lagi, hakim. Hakim pun duduk pada Rasulullah, apa benda pun duduk pada Rasulullah. Begitu. Tiba-tiba bumi ini daripada peperangannya, daripada jenayahnya, pembunuhannya, perkelahiannya, jadi bumi yang aman damai, yang diberkati oleh Allah, yang diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa penduduk di dalamnya. Tengok Islam. Sebab apa?
Islam kita kena ingat, dalam agama kita ada dua. Yang pertama, ikhtiar daripada manusia. Ikhtiar daripada manusia ini